Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) mengesahkan sebanyak 13 kapal tentera laut negara asing akan menyertai pameran antarabangsa maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 523 pada 23 hingga 27 Mei depan. Panglima TLDM, Laksamana Datuk Abdul Rahman Ayub berkata, terdapat 2 negara lagi yang belum mengesahkan penyertaan mereka di pameran berkenaan dan mereka masih mempunyai masa untuk berbuat demikian. Pameran 523 bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia dengan kali terakhir pameran 2 tahunan itu dianjurkan pada 2019. Mengulas mengenai kurangnya penyertaan kaum lain dalam TLDM, Abdul Rahman berkata, TLDM tidak pernah menetapkan sebarang kuota kaum. Sebelum ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan Angkatan Tentera Malaysia tidak pernah menetapkan kuota kaum bagi pengambilan anggota ATM. Beliau dilapor berkata, pengambilan dibuat 2 kali dalam setahun melibatkan pengambilan dengan jumlah 6,000 hingga 7,000 anggota. Sementara itu, ketika berucap sempena Hari TLDM, Abdul Rahman berkata TLDM berhadapan dengan cabaran keusangan aset. Dengan mengambil kira keupayaan tempur armada yang semakin terhakis akibat usia aset meningkat, TLDM kini dibelenggu dengan cabaran untuk menyelenggara aset sedia ada. Selain itu, rancangan perolehan aset bagi menggantikan kapal TLDM yang telah usang turut diberi perhatian. Di Shah Alam, tiada apa yang dapat diselamatkan apabila sebuah tadika yang berusia 33 tahun di lorong Haji Said di Kampung Jala Kebun, Seksyen 30 telah terbakar. Pengurus tadika itu, Azman Muhammad Mahusin berkata, dia dimaklumkan kejadian terbabit oleh pekerjanya yang tinggal berhampiran tadika berkenaan jam 12.54 tengah hari. Ketika kejadian, dia berada di Pelabuhan Kelang dan sebaik menerima panggilan dari pekerja, dia bergegas ke lokasi kejadian. Tadika berkenaan menempatkan kira-kira 215 kanak-kanak berumur 4, 5 dan 6 tahun. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Moni Mamat memaklumkan pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.37 tengah hari. Kebakaran membabitkan sebuah tadika 2 tingkat yang kemudiannya merebak ke kedai runcit serta rumah bersebelahan premis berkenaan. Siasatan mendapati sekolah tadika berkenaan musnah 90.99%, manakala kediaman dan kedai bersebelahan 80% musnah dalam kebakaran itu. Operasi pemadaman dijalankan oleh Balai Bomba dan Penyelamat BBP Shah Alam dibantu BBP Kota Anggerik, BBP Pelabuhan Kelang dan BBP Andalas. Kuala Lumpur, fenomena cuaca panas yang melanda telah menjadikan ianya sebagai lubuk rezeki buat peniaga air di Taman Tasik Titiwangsa, Muhammad Izwan Idrus, 30 tahun. Keseluruhannya, dia mampu memperoleh untung kasar kira-kira RM1,000 sehari hasil jualan kepada pengunjung yang beriadah ketika ini. Bagaimanapun katanya, pulangan itu juga bergantung kepada lain-lain faktor seperti hujan dan jenis air yang dijual kepada pembeli. Sebelum ini, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, dilaporkan berkata, Malaysia dijangka mengalami cuaca panas berpanjangan sehingga Ogos susulan musim peralihan monsun. Cuaca panas itu membabitkan semua negeri, namun yang paling terasa adalah negeri di utara dan pantai timur. Taktik mengisi petrol dalam keadaan gelap di stesen minyak di Pulau Melaka yang tamat operasi terbongkar berikutan penemuan tong plastik mengandungi bahan bakar itu dalam sebuah kenderaan di Kota Baharu. Dalam serbuan pada 3.55 pagi tadi, sepasukan anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN merampas sebanyak 935 liter petrol yang ditemukan dalam 37 tong plastik serta tangki tambahan kereta Proton Wira Aerobac. Azman Ismail berkata, pihaknya sebelum itu menerima aduan mengenai aktiviti dipercayai penyelewengan barang kawalan sebelum menjalankan risikan. Pemeriksaan lanjut menemui muatan petrol anggaran sebanyak 935 liter di dalam beberapa tong serta tangki tambahan
dengan nilai RM1,916.75. Siasatan mendapati pembelian petrol itu dibuat secara dalam talian dan kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Saya Dania Nurfahira. Saya Nur Hashimah. Anda menyaksikan kami di Buletin UUM Today. Terima kasih.